Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ada kesempatan waktu untuk kita sama-sama belajar ataupun share tentang fundamental analysis ataupun kajian fundamental. Okey, apa tujuan kita nak buat kajian fundamental ni? Okey, tak bolehkah kita terus tengok dekat chart ataupun menggunakan teknikal analisis semata-mata? Alright, so kita share sikit. Sebenarnya kajian fundamental ni untuk kita tahu kekuatan sesuatu company tu. So bila kita tahu dia kuat, jadi bila kita trade dalam sesuatu company tu ataupun stock tu ataupun counter tu, kita lebih yakin lah. Walaupun dia turun naik tapi kita ada keyakinan yang kuat dengan company tu. Okay, untuk masa depan ni. Alright. So, atas permintaan adik-beradik saham, atas permintaan kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, hari ni saya cuba share lah saya punya nota ni. Mungkin ada orang lebih baik, tapi ini cara yang paling mudah untuk kita buat kajian fundamental. Okay, dengan tujuh orang kata tujuh checklist lah ataupun senarai yang patut kita buat semasa buat kajian fundamental. Okey, seterusnya kita tengok apakah checklist yang saya dah buat ni. Yang pertama, kita perlu perhatikan dia punya quarter report. Okey, adakah dia naik ataupun turun. Yang kedua, annual report. Adakah dia semakin naik ataupun semakin menurun. Yang ketiga, catalyst ataupun sentiment. Catalyst dan sentiment ni sebagai orang kata booster lah sesuatu counter tu, ke mana dia nak pergi, ataupun adakah dia memberikan minat kepada orang lain untuk menyertai ataupun invest dalam sesuatu counter tu. Yang keempat adalah size counter, sama ada berat ataupun ringan. Alright. Yang kelima, adakah counter yang kita kaji tu dia adalah leader dalam sesuatu sektor tu ataupun bukan. Okay, ini yang menentukan pergerakan harga dia. Yang keenam adalah institution ataupun jerung. Ada ataupun tidak di dalam counter yang kita nak invest tu, institution ataupun jerung-jerung. Okey, nanti saya akan kupas lanjut. Yang ketujuh, trend ataupun bisnes sesuatu counter tu. Okey, adakah trend dia dalam keadaan naik ataupun menurun? Adakah bisnes dia ni relevan untuk tahun-tahun yang ke depan ataupun tidak? Okey, so kita kupas satu persatu. Yang pertama tentang quarter report. Alright, kalau kita nak tahu kekuatan sesuatu counter tu, kita kena tengok dia punya quarter report. Adakah dia semakin menaik atau semakin menurun? So kalau nak tahu kekuatan sesuatu counter tu, kita tengok dia mesti mempunyai quarter report yang sentiasa naik. Walaupun untung, ada setengah syarikat tu dia setiap kuartal untung. Tapi keuntungan dia tu turun naik. Mungkin ada turun. Okay, so kita nak cari yang naik. Contoh, dalam gambar ni, dia punya quarter report dia. 2019 dia turun. Tetapi start daripada quarter 4 2019, dia dah menunjukkan kenaikan. Dan kenaikan ni bersambung. Terus naik setiap kuartal. Maknanya kita boleh jadikan ini sebagai satu sandaran kekuatan counter ni dari segi quarter report. Ini detail dia lah. Kalau kita tengok dalam detail ni, every quarter ni ada tanda bintang ni, bermakna kalau kita record high quarterly profit, maksudnya dalam sepanjang-panjang ni quarter report, kita tengok dekat net profit dia ni, pada kuartal yang terakhir ni adalah yang paling tinggi. Maknanya kita agak confident lah dengan company ni punya kekuatan. Di mana nak dapatkan maklumat-maklumat ni? Biasanya banyak tempat kita boleh rujuk di laman web, tapi kebiasaannya saya akan gunakan www.malaysiastock.biz. Dalam tu ada banyak maklumat lah tentang sesuatu counter tu. Alright. Yang kedua adalah annual report. Adakah annual report dia menunjukkan peningkatan setiap tahun? Okay, itu kriteria yang kita nak ambil kira. Sama juga dia punya rupa macam quarter report tadi. Tapi tadi dekat sini
quarter report. Sekarang kita dah kita tengok dekat annual report. So kita tengok syarikat ni dia menunjukkan kenaikan yang sangat baik daripada tahun ke tahun. Okey, maknanya company ni meyakinkan lah. Ini sama detail macam tadi tu. Kita tengok balik net profit dia. Okey. Yang ketiga, checklist yang ketiga, catalyst ataupun sentiment. Macam yang saya cakap tadi, catalyst ataupun sentiment ni lah sebagai booster. Adakah counter ini akan terus naik dan naik? Adakah counter ini menjadi minat kepada orang untuk membeli ataupun invest? Catalyst dan sentiment ni adalah sangat penting. Alright. Berita ataupun announcement ataupun harga saham yang mungkin menjadi pembangkit pergerakan harga. Okey, dari segi harga, dari segi pergerakan harga ni, kita tengok balik dekat chart dia. Adakah counter tu ada buat all time high, harga yang tertinggi setakat dibuka? Adakah dia membuat pattern FBO? Okey, adakah dia membuat pattern breakout yang menjadi minat orang untuk membeli dia? Okey, itu dari segi dia punya sentimen harga. Kemudian dari segi berita-berita, announcement ataupun catalyst. Ada tak berita ataupun announcement yang menjadi catalyst kepada kenaikan harga tu ataupun pergerakan harga sesuatu counter tu? Contoh kalau kita tengok kat sini, Malaysia akan menerima vaksin Pfizer. Ini adalah booster kepada counter-counter yang terlibat dengan vaksin. Contoh di bawah ni, tech mania di tengah kekurangan chip global. Okey, mungkin catalyst ini yang menjadi catalyst kepada counter-counter yang terlibat dengan chip dan sebagainya. Di mana nak dapatkan maklumat ni? Banyak tempat, tapi biasanya untuk berita-berita ni saya akan rujuk dekat www.dhmarket.com. Okey, inilah kita punya contoh laman web dia. Alright. Seterusnya yang keempat, size sesuatu counter. Okey, sebenarnya size counter ni macam mana selalu kita dengar orang cakap, counter ni berat, counter ni ringan. So hari ni saya nak share apa yang dimasukkan dengan berat, apa yang dimasukkan dengan ringan, apa efek dia pula. Alright. So, size counter ni melibatkan number of share. Kita rujuk dekat number of share yang menentukan dia size dia berat atau ringan. So saya dah buatkan kategori dia ni. Counter yang ringan kurang daripada 2 juta dia punya number of share ni. Ini number of share. Kurang daripada 2 juta. Counter yang berat melebihi 2 bilion. Dan counter yang ideal adalah antara 2 juta hingga 2 bilion. So kita boleh tengoklah. Kita boleh rujuk dekat malaysianstock.biz ataupun dekat iSaham pun boleh. Yang ini dekat malaysianstock.biz. Yang ini saya rujuk dekat iSaham. Alright. So, apa fungsi kita nak tahu counter ni berat ke ringan? Okey. Kebiasaannya lah counter yang ringan ni, apabila dia ringan ataupun terlalu ringan, dia mudah untuk pergerakan harga tu terlalu cepat bergerak. Dia nak naik pun ikut suka dia naik tinggi-tinggi. Dia nak turun pun ikut suka dia turun tinggi-tinggi. Counter yang berat ni pula, mungkin fundamental dia kuat, tapi pergerakan dia tu agak lambat. Sebab size share dia terlalu besar. Alright. Untuk dia menaikkan harga tu. So, yang ideal adalah antara 2 juta hingga 2 bilion. Okay, dah terlanjur dekat sini ada tulis summary, market cap, number of share, adjust float. Okay, saya sentuh jugalah pasal adjusted float. Okay, contoh company ni, number of share dia 923 million. Tapi adjusted float dia 16.59. Apakah adjust number yang cantik dekat sini? Number yang cantik dekat sini yang kita nak pertimbangkan adalah sebaik-baiknya dia adalah di bawah 50%. Alright, maksudnya bilangan yang diapungkan. Apabila lebih daripada 50%, size dia jadi besar. Bila terlalu besar, akan banyak institusi-institusi jerung-jerung ni akan masuk. Bila terlalu banyak institusi pun tak bagus juga.
pergerakan harga tu jadi lambat. Okay. Alright. So harap boleh faham di mana kita nak rujuk. Nationstock.biz dan juga AIS saham. Alright. Yang kelima, checklist kita yang kelima adalah berkaitan dengan leader. Adakah kaunter yang kita nak kaji tu ataupun yang kita nak beli tu, dia merupakan leader di dalam sektor dia sendiri? Okay, apa maksud dia? Kaunter mana yang lebih sensitif bertindak balas dengan berita sesuatu sektor. Contoh, kita dah dapat catalyst tadi. Ada berita mengatakan vaksin sangat-sangat diperlukan dalam proses untuk apa? Ada catalyst lah, senang cerita. Jadi, bila ada catalyst tu, kita kena tengok kaunter mana yang dia punya pergerakan, dia bergerak dulu berbanding dengan kaunter-kaunter lain. Alright. Dan juga, kita juga boleh justifikan leader ni melalui perbandingan modal pasaran di kalangan sektor. Contoh di kalangan sektor teknologi contohnya. Mana yang dia punya market capital lagi besar. Kemudian itu adalah dia punya leader. Dan juga kita boleh gunakan graf. Yang ini saya gunakan trading view. Kita buka yang biru ni adalah pergerakan sektor teknologi. Yang oren ni adalah JF Tech punya pergerakan harga. So kalau kita tengok JF Tech ni harga dia di atas paras sektor teknologi. Mana di dalam keadaan ni, harga dia lebih baik lah daripada average. Alright. So cuba kita tengok balik dekat maklumat yang sebenar lah. Okey. Yang keenam, institution ataupun jerung. Apa penting ni? Siapa institution atau jerung yang invest dalam kaunter ni? Ada ke tidak? Okey, kenapa pentingnya? Jadi, bila ada institution ataupun jerung yang invest dalam kaunter tu, dia memberi indikator kepada kita bahawa sesuatu kaunter tu diyakini oleh institusi ini. Sebab takkan dia nak letak duit banyak-banyak dekat kaunter yang dia tak yakin. So kita sandarkan keyakinan dia tu sebagai keyakinan kita. Sebagai contoh, kita tengok dekat ni AIS saham punya laman web. Dekat top shareholding ni, siapa yang ada tak jerung ataupun institusi yang pegang? Contoh kalau dalam ni kita tengok ada ni Employees Provident Fund Board, ada Kumpulan Wang Persaraan, ada juga. Tengok lagi ASB pun ada invest dalam ni. Dan lebih penting lagi, kalau bagus lagi, sekiranya syarikat tu beli semula dia punya share, ataupun istilah dia share buyback lah. Alright, kita pergi yang ke-7, trend of business. Sejauh mana bisnes boleh pergi pada masa depan. Okay, maksudnya apa dia tengah buat sekarang ni? Contoh dia buat solar. Rasa-rasa teknologi solar ni tahun depan lagi ada tak orang? Adakah dia akan berkembang ataupun tak ada siapa pun nak pakai? Okey. Kalau kata bisnes dia tu relevan lagi untuk beberapa tahun yang ke depan, maknanya bisnes tu agak bagus. Dan ini tips sikit lah. Lebih baik lagi kalau sesuatu kaunter tu dia ada buat pelaburan ataupun ada invest dekat US ataupun China. Ataupun at least dia buat bisnes dekat negara luar. Itu lebih menguatkan lagi keyakinan kita lah. Dan juga trend harga up ataupun down. Kita tengok balik chart dia. Dia tengah trend up, uptrend ke ataupun tengah downtrend sebagai pertimbangan kita. Okay. So, saya dah kongsikan beberapa ni. Last kali tayo lah. Trade at your own risk. So, insyaAllah kalau ada masa kita akan buat secara detail setiap checklist ni dengan real punya situasi. Alright, itu saja untuk hari ini. Semoga menjadi trader yang bijak. Kurangkan risiko anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.